Sebab dia sembah yang Tuhan buat. Satu golongan lagi, dekat lagi. Dia kata kalau kita sembah alam ni tak berkuasa. Jom kita sembah api. Sebab api ni hebat, dia kuat. Dia menyala tu, dia boleh memakan yang lain-lain. Jadi mereka pun sembah api yang berkuasa. Satu golongan lagi, dia kata api pun tak cukup kuasa. Dia ni dekat sikit dengan Tuhan. Sebab api ni kita kontrol dia. Kita nak padam, kita nak bagi menyala. No, jom kita sembah bintang. Kenapa sembah bintang? Sebab bintang ni dia kontrol kita. Dia tentukan nasib kita. Baik ke buruk ke, lahir sekian-sekian hari bulan, tengok bintang, perjalanan bintang tu, nasib dia begini-begini. Jadi bintang ni tentukan dia. Yang orang sembah api tadi, dia tentukan api tu. Jadi golongan sembah bintang ni, dia kata kami lebih baik daripada penyembah api. Kita sembah hak yang betul ni. Ada pula golongan macam puak-puak Puteri Balqis tu, dia kata bintang ni pun tak cukup power. Sebab bintang kecil. Yang paling kuat di angkasa sana tu matahari. Sembah matahari. Paling dekatlah sikit dengan Tuhan lagi. Ada pula satu golongan lagi, dia kata matahari pun tak kuat. Sebab matahari dia bukan berkuasa ke atas semua cahaya. Dekat bintang dia tak berkuasa. Dekat dalam laut ada haiwan-haiwan dekat kawasan laut dalam sana tu, yang ada lampu sendiri. Yang tu bukan sebab matahari. Api hidup sendiri bukan sebab matahari. Jadi matahari sungguh pun kuat, tapi bukan paling kuat. Jadi yang paling kuat cahaya. Jom kita sembah cahaya. Dia sembah cahaya pula. Dia kata Tuhan ni mesti cahaya. Jadi dia sembah cahaya. Jadi mereka ni percaya Tuhan memang ada, tapi dia sembah selain Tuhan. Tengok jadual kita balik. 2B, terhijab oleh khayalan. Ni mereka ni percaya dia lebih bagus pada golongan tadi yang sembah api, bulan, bintang semua tadi tu. Dia kata Tuhan ni tak boleh dikesan oleh indria. Maksud dia Tuhan ni ghaib. Lagi baguslah, lagi dekatlah dengan Allah. Tuhan ni ghaib. Tapi Tuhan ni dia ada anggota, ada tangan, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada perut semua. Tapi kita tak boleh nampak dah. Macam tu pula dah. Mereka ni pun pecah kepada banyak golongan. Dan golongan yang paling baik dalam mereka ni, dia kata Tuhan ni kita tak boleh nampak, dia ghaib, dia tak ada anggota. Satu je, dia ada arah, iaitu ke atas. Cuba kita kait balik tadi dengan yang mula-mula tadi. Tu yang saya kata tadi, berkait dengan pelajaran kita. Dia sembah Allah, dia kata memang sembah Allah. Tapi Allah ni tak ada anggota, tak ada apa, tak boleh dikesan. Satu je, Allah dia duduk atas. Tunjuk Allah dia atas. Golongan ni dia terhijab oleh cahaya, campuran antara kegelapan dengan cahaya, dan terhijab oleh khayalan. Satu puak lagi pula dalam golongan pertengahan ni, dia terhijab oleh logik akal. Dia kata Tuhan ni tak boleh dikesan oleh indria. Tuhan ni tak ada anggota, tak ada tubuh macam kita, tak ada jisim. Tuhan ni tak ada arah. Cantik dah tu. Tapi dia kata kalam Tuhan, perkataan Tuhan ni dia berbunyi. Macam dalam Quran, bila Allah nak buat sesuatu, Allah sebut kun. Jadi dia kata memang betul bunyi kun. Kita dengar tu, kun, memang bunyi macam tu. Situ pula masalah dia. Dah cantik, dah dekat dah dengan Tuhan, hijab banyak buang dah. Situ pula masalahnya. Padahal kalam Tuhan ni tak berbunyi, tak berhuruf, tak bersuara. Yang terbaik dalam golongan ni, dia kata okey, memang betul perkataan Tuhan ni dia tak ada suara, tak ada bunyi. Dia tak ada bunyi, kun tu tak ada. Tapi dia macam fikiran manusia, dia senyap. Macam kita fikir lah, kita nak cakap apa-apa kita fikir kan. Macam tu lah perkataan Tuhan, dia senyap. Macam tu pula lah. Jadi golongan ni dia terhijab oleh gelap dan cahaya. Tengok golongan ketiga, ini golongan yang selamat lah. Umumnya selamat. Mereka ni percaya Tuhan ada dan memang dia sembah Tuhan yang betul. Tapi ada pecahan-pecahan dia lagi. Satu pecahan tu dia kata sifat-sifat Allah ni tak sama dengan sifat-sifat makhluk. Memang Allah mendengar, tapi dia tak sama macam kita mendengar. Kita kena ada telinga, kena ada organ. Allah dia dengar semua, kita pendengaran kita terhad. Jadi tak sama. Allah wujud, tapi tak sama dengan wujud kita.
Sebab kita nak wujud kena ada tempat, baru kita boleh wujud. Kena ada arah, kena ada posisi, baru kita boleh wujud. Allah tak ada arah, tak ada posisi, tak ada tempat, dia dah siap-siap ada dah sejak azali. Golongan kedua, dia percaya, dia sembah Tuhan, dan dia percaya alam ni digerakkan oleh malaikat. Betul lah kan? Satu lagi pula, dia kata dia sembah Tuhan, alam ni digerakkan oleh malaikat sebab malaikat ni taat kepada Allah. Ni golongan selamat dah. Tapi masih terhijab. Dan matlamat yang Imam Ghazali nak, kalau boleh kita sampai muka surat last sekali, matlamat yang dicari. Ada juga beberapa kelas. Satu kelas tu, roh mereka memandang seluruh alam ini lenyap, terhapus, fana. Bila kata dia tengok ke mana pun, dia tak nampak pekerjaan malaikat. Kalau satu orang kena langgar dengan kereta, mati. Kalau tanya orang biasa sebab apa mati, sebab kena langgar dengan kereta. Tanya orang atas sikit, sebab apa mati, sebab kena langgar dengan kereta, organ-organ dalaman dia rosak, sebab tu mati. Tanya orang yang mengaji lagi, sebab apa dia mati, sebab malaikat yang matikan dia. Sebab malaikat ambil nyawa. Kalau rosak macam mana pun badan dia, malaikat tak ambil nyawa dia, hidup lagi. Malaikat yang sebabkan mati. Bila tanya orang yang belajar lagi, sebab apa mati, Allah bagi mati. Selesai. Dia pandang hakikat terus. Tapi dia sembang sama-sama ahli dia lah. Dia tak sembang sama orang awam. Kalau sembang orang awam payah nak terima. So cerita bulan tadi, matahari tadi lah. Sebab apa lantai kamu bercahaya? Sebab matahari lah. Dia tak boleh nak terima. Dia kata malam-malam mana ada matahari. Tapi kalau sembang sama-sama kita, sama-sama ahli, sama-sama yang belajar, kita boleh faham. Sebab itu perbincangan ni, nak sembang pada orang awam tak sesuai. Nak sembang di kedai kopi tak sesuai. Kalau jumpa sama-sama geng kita sembang, tak apa, kita sama-sama faham. Jadi mereka ni dia nampak semua pekerjaan Allah dah, baik buruk, baik semua pekerjaan Allah. Sampai peringkat itu. Tapi dia masih ada memandang lagi. Peringkat yang lebih tinggi lagi, semua binasa dah. Dia memandang tu pun tak ada dah. Semuanya pekerjaan Allah. Itu peringkat tinggi. Kita mungkin tak sampai. Jadi kita pun tak bincang benda tu panjang. Sebab pelajaran ni pelajaran dalam. Ada saudara Hafiz kita ni, dia belajar bahagian ni. Dia tahu lah. Dia belajar. Sampai peringkat hakikat ni. InsyaAllah bila sampai tempat yang sesuai, baru kita hurai benda. Dan yang terakhir, cerita tentang binasa. Ini pun kita ulang juga. Orang duk kata semuanya binasa kecuali Allah. Syurga, neraka tak binasa kan? Alam akhirat tak binasa. Macam mana yang kata semua binasa kecuali Allah? Dia faham binasa dia tu, dia salah faham. Binasa tu bahasa dalam yang ahli-ahli sufi pakai, bukan binasa macam kita cakap ni. Yang sehari-hari kita guna binasa, maksud dia rosak. Contoh yang dia kata, rumah aku binasa lah, kena tahu kan, maksud dia rosak, pecah. Bukan yang tu. Binasa yang dimaksudkan oleh ahli-ahli sufi ni, kita tengok balik contoh tadi. Contoh cahaya tadi. Siapa yang wujudkan cahaya dekat lantai rumah kita? Kita kata lantai dah cermin. Binasa yang lantai tadi, cermin. Siapa wujudkan cahaya pada cermin? Cermin lah. Dah cermin daripada tingkap. Binasa pekerjaan cermin tadi. Pekerjaan tingkap yang nampak. Itu maksud binasa. Sampai last sekali, siapa yang wujudkan cahaya pada lantai ni? Matahari. Jadi pekerjaan bulan, pekerjaan tingkap, pekerjaan cermin, pekerjaan lantai, semua binasa. Yang tu maksud binasa. Dan yang lebih akhir lagi, yang mutlak, yang hakikinya, matahari tu pun tak ada kuasa yang bagi cahaya lantai rumah kita, Allah. Jadi binasa matahari tadi. Itu yang arti kata semua binasa kecuali Allah. Itu maksud binasa. Bukan binasa hancur pecah tu, kena langgak kan, bukan yang tu. Sebab tu orang-orang tasawuf ni dia cakap, siapa yang hendak mengenal Allah, kenalah mengenal diri. Tapi bukan dia kata diri dia Allah dah. Bukan yang tu maksud dia. Siapa yang dah kenal diri dia, maka dia akan kenal Allah. Ada harapan lah. Dia dah kenal diri dia, barulah dia boleh kenal Allah. Itu laluannya. Dan siapa yang kenal Allah, binasa diri dia. Tu kata ahli sufi. Tak payah tanya Hafiz. Siapa kenal Allah, binasa diri dia. Kata, kenal Allah, hancur badan aku. Bukan yang tu. Maksud dia, contoh pekerjaan tadi lah. Kita duduk nampak
Akulah yang mengajar, akulah yang bercakap, akulah yang baca kitab. Bila kita kenal diri kita, kita faham. Yang bagi pengajaran Allah, yang berkuasa bercakap Allah, yang berkuasa membaca semua ni Allah. Kita tak ada kuasa langsung. Jadi binasa semua tu. Yang ada pekerjaan Allah sahaja. Tu maksud binasa. Tu cerita dia. Jadi dengan ulang kaji ni, malam ni kita tak masuk pelajaran baru pun, ulang kaji saja. Sebab pelajaran minggu lepas tu berat. Sebab tu ulang kaji. Dengan ulang kaji ni diharapkan lebih cerah lagi pemahaman tentang pelajaran kitab Mishkatul Anwar. Jadi untuk pelajaran akan datang, kitab Mishkatul Anwar pun kita tutup buat sementara, sambung kitab Ihya, kaedah-kaedah ijtihad. Sebenarnya kita pergi dah tinggi dah tu. Turun balik. Turun balik nak sambung kaedah-kaedah ijtihad. Jadi contoh-contoh yang saya bagi tadi tu, yang pasal lantai bercahaya, yang pasal semut nampak tulisan tu, contoh-contoh tu kena selalu fikir. Bila selalu fikir kan pemahaman tu dia sendiri datang. Dia datang. Jadi bila kita baca Allah cahaya langit dan bumi, selesai. Tak payah hurai lah, kita tahu. Setakat yang Allah izinkan tahu. Sama juga bila disebut tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kita baca tu, terus faham ya. Setakat yang Allah izinkan faham. Dia tak payah hurai. Nak takwil pun tak perlu lah. Sebab kita tahu apa maksud yang dikehendaki setakat yang Allah izinkan. Di situ kelebihannya kalau belajar ilmu hakikat ini. Ya, saya sekadar itu saja. Sekiranya ada salah dan silap, saya memohon banyak-banyak maaf. Kita sama-samalah berdoa kepada Allah supaya kita dimudahkan faham dalam pelajaran ini.